minit jugalah. Okay, boleh mula Pak An? Sekejap ego. Soalan ni dia ada bagi dua equation, satu untuk kereta P, satu untuk kereta Q. Lepas tu kat bawah tu dia ada bagi info juga kelajuan speed untuk kereta P dengan kereta Q. So soalan A basically dia minta koordinat kereta ni berlanggar, sebab kereta dia cakap kalau kereta Q tu tak stop kat situ dia orang akan berlanggar. So dia tak bagi tahu jarak apa, so kita assume dia berlanggar kat simpang tu lah. So kalau nak nampak, kita ambil equation ni, lepas tu kita cari koordinat dia, kita buat graph. So kita akan dapat ni. So bila kita dah dapat ni, kita dah nampak koordinat kereta P dengan Q tu dekat mana. So bila kita dah jumpa cara nak cari koordinat collision ni, kita keluarkan dia punya X dengan Y. Basically kita samakan equation ni lah. So apa yang kita kena buat, kita masukkan equation P ni dalam Q. Kalau nak senang, Q tu tukar standard form dulu. So kita masukkan, kira-kira kita dapat X. So bila kita dapat X tu, kita masukkan dalam equation P, equation P balik. So kita dapat Y. So tu lah jawapan untuk C, untuk collision tu. Sekejap saya nak tambah sikit je. Apa tu, ini question yang bila bertanya koordinat C tu, maksudnya perlanggaran pada ayat ni dia guna application. Dia guna application tau. Kalau ikutkan macam sama kaedahnya jika diberi dua persamaan, satu persamaan garis, satu lagi persamaan garis yang lain. Bila bertembung, maksudnya kita guna simultaneous. Simultaneous. Yes, simultaneous maksudnya awak carilah satu variable untuk dijadikan subject. Untuk dijadikan subject, lepas tu dia untuk disubmit ke dalam equation yang lagi satu. Macam seterusnya lah, macam biasalah. Yang penting dia adalah simultaneous. Bila perlanggaran tu sebenarnya adalah simultaneous. Titik pertembungan antara dua garis. Itu sahaja keyword dia. Okay, teruskan. Okay, so soalan B ni dia cakap kalau kereta Q dekat koordinat 20 kat sini, tentukan jarak antara kereta P dengan titik pelanggaran. So basically dia minta jarak dari kereta P ni dengan koordinat collision tadi. So apa yang kita kena buat, dia dah bagi information kereta Q dekat 20 kan, dekat koordinat 20 kan. So kita ambil koordinat C dengan Q tu, kita guna formula distance yang square root A1 tolak A2 square tambah B1 tolak B2 square tu. So kita masuk kan, lepas tu kita kira, so lepas tu kita dapat jarak dari C ke Q. Tapi dia minta jarak dari P ke C. So kita tengok balik information yang kita ada. Dari information ni kita dapat tahu yang speed kereta Q ni separuh daripada speed kereta P. So apa yang kita boleh buat is kita darab 2 je jarak tu. So kita dapat jarak PQ. Habis. Keyword dia di situ ialah ada distance
bila nak cari distance, korang kena ingatlah distance punya formula pula. So kat dalam formula ada tak? Dalam formula ada tak dia? Sekejap, cikgu. Sekejap sorry Puan, kenapa ada. Distance ada jarak. 20.57 tu kena darab dengan 2? Sebab P punya speed dia 2 kali ganda dari Q punya speed. Oh, okey. Kejap, jawapan akhir apa tadi jawapan akhir? Yang apa nak distance tu? 41.4. Apa yang darab 2 tadi? Kenapa darab 2? Hah? Kenapa tadi darab 2? Kenapa darab 2? Sekali lagi. Tak berapa jelas tadi. Sebab speed kereta P 2 kali ganda dari kereta Q. Oh, sebab dia awak tengok sini 40 kali, boleh juga ya. Betul. Boleh diterima. Tapi kalau dia punya tak ada ganda-ganda tu, tak ada gandaan yang tepat, mungkin awak boleh guna kaedah begini. Sekejap saya kena sikit. Okay. Saya tak boleh nak ni. Nombor apa tadi? Nombor 3 Nampak tak? Okey, andai katalah soalan ni dia tak bagi macam 40, 80 nampak just nice untuk kita darab dengan 2 kan. Tapi kalau dia tak macam tu, so awak gunakan, once you dapat distance, nampak tak ni? Tulisan kecil ke? Kecil. Maka besar tak? Okay, once you dapat distance antara Q dengan yang titik pelanggaran tu 20.572 kan. So daripada persamaan 40 km sejam tu awak buat distance over. Sebab kan kilometer sejam kan, kilometer per dengan masa kan. Okay, per distance over time. So distance dah tahu dah 20.572 masukkan. So dapat time dia, sebab time pelanggaran tu mesti sama. So dapat time dia 0.5143. Nampak tadi korang ni siapa tengah sharing ni? Nampak. Cikgu share. Okay. So time dia, cikgu share lah, nampak tak? Oh, tak. Tak Nampak. nampak? Nampak. Saya nampak. Arvin So time dia nampak, tak nampak. 5143. Okay, time dia 0.5143. Lepas tu kita masukkan pula distance over time untuk yang tadi apa tadi? P. Tadi ni Q kan? Distance Q. So P pula. P ialah 80 km kan? So masuk 80 km sejam sama dengan distance berapa yang kita nak cari ni kurang dengan time yang kita dah dapat tadi. So awak akan dapat 41.144 km. Okay, di sini untuk carapaan tu dia akan kurang markah dan ini apa-apa. Betul. Awak akan kurang satu markah lah untuk distance. Puan tutup mic Puan. Okay Puan. Dan yang lain-lain juga please take note. Hello. Ya, cikgu. Okay. So, alright, tu je lah. Ada soalan tak untuk yang daripada awal tu ke apa ke, ada masalah ke? Ni senang je ni simultaneous. Ya, ada. So, simultaneous tu je. Distance, tak ingat distance pun boleh cari dekat formula. Kena tu saja. Alright, number 2. Akib. Siapa kat dalam ni? Ya, Danish. Dah tak payah main. Danish nak tanya kat siapa? Sajalah tu dah ramai yang kat sana. Bosku ada bosku nanti tolong message saya, tolong DM saya. Nanti kelas sebab saya nak tanya pasal bayaran TIBG. Mana bos? Boleh cikgu. Bosku kata boleh. Bosku kata iri. Bilang bos. Bilang bos.
So PIBG tak payah bayar, tak ada event. Bilang bos. Kau ingat ambil SPM Guys, fee nampak dulu. tidak? Anak Dan didik ada kat situ. Bayaran tu bukan kuasa saya. Kuasa saya hanya Dah. tu ngutip saja. Saya tak ada kuasa. Cikgu tak ada kuasa macam Syaril. Cikgu, Menyelamatkan Mohon cikgu pun tak say. Cara mohon Nazim anak cikgu. ada kuasa. Cikgu mohon anak cikgu. Bapak dah isi buat kuis je. Cikgu dah nampak saya punya ke cikgu? Dah. Nampak. Okay. Empat. Okey, teruskan, Okay, Atik. saya mulakan dengan soalan nombor 4. Nama. Nama apa? Nama Bagi saya tu nama Akidania. kau. Assalamualaikum Umur, warahmatullahi umur. Dah lah. IC Umur weh, saya IC. 16. Dah. Oh, Okay. Dia kata sketch the graph of y equals to 1 minus 2 cos 2x. Tapi dia ada modulus. 4, 0. Macam tu lah. Okay. Lepas tu kita tengok dia punya depan. Okay, macam soalan kan dia bagi ni y equals to 1 minus, dia kata dia dia menggunakan graph cos. So graph cos dia akan berbentuk seperti ni mula-mula macam ni. Lepas tu dia ada kata 2 cos 2x. So dia akan jadi 2 cycle. Maksudnya dia akan jadi dua cycle of cos punya graph. So akan jadi macam ni. Faham? Faham kan? Lepas tu lepas dah dapat nombor satu ni. Lepas dah dapat nombor satu, kita tengok balik kat graf tu. Graf tu ada bagi modulus. So bila ada modulus dalam equation tu, kita akan bawa yang bawah ni ke atas. Faham. Lepas tu nombor 3 pula ni, dia ada bagi negatif kat depan equation. Maknanya dia dekat bawah. So kita patah balik ke bawah. Oh. Dan lepas tu equation tu ada bagi depan sekali A1, maksudnya tambah 1. Sekejap zoom So daripada negatif 2 ke kosongan tadi semua kat bawah kan, kita tambah 1. So dia akan naik negatif 1. So dia akan jadi bentuk ni. Dia akan macam kat tengah-tengah lah. Okay, faham? Faham. Very good. Soalan. Okay, apa? Kalau bagi jawapan terus boleh ke? Boleh, tapi ni sebab nak explain tak susah nak explain, so Of course kena bagi boleh. satu. Boleh. Nah, bagi jawapan Tak. terus boleh. Alright. Somehow untuk awak dapatkan jawapan terus mestilah awak ada peringkat lukisan dia kan. So ni lah penerangan dia. Betul. Okay, kalau kita tengok equation tadi, mana equation tadi? Okay, dia ada bagi y sama dengan 1 tolak 2 cos 2x. Lepas tu kita tengok kat soalan B lah, dia ada bagi 2 tolak x over 2 pi equals to 2x, 2 cos 2x. Okay, here you go. Yang lukisan tu awak lupa nak terangkan berkaitan dengan dia punya between 0 to 2 pi. Ya betul lagi. Okay. So somehow kadang-kadang soalan dia kata pi sahaja. Kadang pi. Kalau dia kata pi saja, awak kena cut. So far dia dapat 2 pi. Ingat tak kalau saya punya kaedah yang saya gunakan ialah satu period sama dengan apa? Ingat tak? Dengar. Satu period sama dengan berapa? Tak ingat dia. B per 2. Ingat tak? Tak, you. Nisbah tu ya cikgu. Macam mana? Macam mana tak? Okay, kalau Akid macam mana? Akid macam mana tahu dia punya
range antara 0 to 2 pi tu macam nak kira? Kalau satu cycle pi, kalau dua pi. Tapi kalau dia bagi pi je, satu cycle tu kita kategori 1.5 pi. Kalau Kalau ada 2 pi, kalau full pi. kalau ada 2 pi macam ni kalau ada 2 pi. Tu Okay, pi dia je macam ni. tu. Sorry, saya sebut tadi. Saya 2 tersilap pi, sebut tadi. 2 pi bukan 2 pi. Satu Tengok Haki period, tak serius aku nak jawab formula soalan. dia, Sekejap dengar ni. Formula dia, satu period sama dengan 2 pi per b. B tu adalah yang koefisien untuk x. So x koefisien dia adalah 2 kan. So 2 pi per dengan 2. Maksudnya satu period sama dengan pi. Satu period sama dengan pi. So daripada situ, satu period tadi kan satu mangkuk kan. Satu mangkuk pi, lepas tu ada 2 mangkuk. So 2 pi maknanya tak ada ubah lah. Tak payah nak padat, tak payah nak tambah apa. So kebetulan soalan ni dia tak perlu nak ubah. Jadi itu yang dia pun terskip lah nak tunjuk pasal dia punya range. Tapi sama kalau soalan tu lain pula, kena tahulah. Cuba ambil take note sekarang semua orang. Kalau naklah guna cara saya ni, kalau tak nak terpulang lah. Keep. Satu period sama dengan, dengar ni salin. Satu period sama dengan 2 pi per dengan b. B tu adalah koefisien untuk x. Macam A, B, C macam tu kan. Koefisien untuk x. Satu pi sama dengan, satu period sama dengan 2 pi per b. D apa ikut D? B Per tu B. koefisien nombor yang bersebelahan dengan bersamaan dengan x tu. Soalan tadi apa? X dia apa? Tengok. Period pi equal to 2 pi per b. Ni yang dekat x dia 2 kan? 2x kan? Yes. Jadi B tu adalah 2 lah. Jadi 2 pi per 2. Maka satu period sama dengan pi. 2 potongan. Oh. That's why kita dapat 2 cycle tu habis sampai 2 pi. Okay, markah ada ya di situ untuk awak punya Akib jangan lupa ya tulis paksi X, paksi Y. Dan pelajar-pelajar yang lain juga jangan lupa paksi X, paksi Y. Oh, lupa you. Zoom Itu chat. satu lagi saya nak tekankan ya, ada markah untuk awak punya cycle untuk paksi X. Di mana awak letak 2 nilai pi ataupun 2 pi tu, awak dapat markah full dekat situ. Faham tak? Tapi kalau situ salah, kalau awak tak tulis, lah tu makalah macam tu lah. Ya cikgu, saya ambil baju cikgu. Betul. Hujan. Okey, teruskan. Weh, Boleh apa dapat benda ni? tadi. Aduh, dawat habis. Aduh. Okey. Sambung. Oi, bapak tu. Kan dia bagi, kan kat part A dia ada bagi satu equation y equal to 1 minus 2 cos 2x. So kat bawah ni equals to 2 cos 2x. Lepas tu, kalau kita tengok equation ni, kalau kita pindah satu ke sini, dia akan jadi sama. So kita boleh macam gabungkan dia. Jadi macam ini dah kenapa? Alah, tertekan apa ni? Jawab kering ke? Awak kering. Tadi kita buku dulu, Dia, ni dawat lah. dia suruh kau keringkan. Relax dulu. Laptop tak ori lah. Tuang air. Tuang air ke? Serius something. Jemur. Tak Boleh lah, saya tulis. Itu kertas tadi Saya boleh cuba tulis. tulis. Cubalah tulis. Dia equation dia kalau kita dah gabungkan dia akan jadi 2 tolak x over 2 pi. Weh, lawannya. Biar aku dawat dia kering aku. Kita tunggu Why? lagi tunggu. Okay, dia akan jadi macam ni. Faham macam mana dapat? Faham tak? Yang satu tolak y ni, kita Tak tinggalkan satu ke sana. Tinggalkan 2 cos 2x je kat sini. So dia akan sama dengan equation bawah. Oh, Tunjuk faham. Ganti je kan. Tunjukkan bawa ke sana, lepas tu dapat y tolak 1, 1 tolak y. Okay, Tunjuk kat situ, kat sebelah dia. macam ni. Okay, nak hilangkan negatif, so kita bawa 2 cos 2x ni pergi belah sana. So dia akan jadi
2. Modulus. Jangan lupa modulus. Ha? Sampai mana dah? Tahu lah. Macam ni. Wih, Kita dah pindah belah sana. So dia Saya dah dah kata. positif. So Y ni kita pindah belah sini pula. So dia akan jadi 1 tolak Y. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita nak cari Y je. So Baik, awak substitute lah. Yang modulus Ah. tu dia jadi 1 tolak Y. Substitute saja. So daripada equation ni kita akan dapat Ha? okey. Dan jawapan akhir dia Santai lah dekat situ ada rosak. Na 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 na. okey. Dia dah jadi macam ni. Kalau buat sama-sama buat. Ini dah masuk kawasan rumah lain kan? Sekejap kita tengok soalan tadi dah boleh buka belum. Kurang ajar. Okey dah. Okey bagus. Dah kering. Okey dah kering. Bagus. Okey. Macam ni lah. Equation tadi yang saya tulis ni yang ni. Okey, kita dah dapat Y sama dengan 1/2 pi X negatif 1. Lepas tu kita buat satu kotak XY supaya kita dapat dia punya koordinat supaya kita dapat tanda. So X tu kita mulakan dengan kosong. So kosong ni kita masuk dalam equation ni, tukarkan X jadi kosong. So bila kita tukarkan X jadi kosong dalam equation ni, Y dapat negatif 1. Lepas tu kita masukkan pi pula dalam X. So akan dapat negatif 1/2. Lepas tu kita dapat 3 titik kat sini. So kita pergi kat graf kita balik. So kita tanda X kosong, Y negatif 1. Dia punya tanda first kat sini. Lepas tu pi negatif 1/2. So dekat sini. 2 pi kosong. So dia kat sini. Lepas tu kita gariskan garis lurus kena semua titik. Dan kita jumpalah berapa solution dia. So daripada sini 1. Sebab dia kena daripada graf ni juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jawapan dia 8 solution. Habis. Cikgu? Jangan off dulu dah ya. Atas sikit nak tengok jadual tu. Okay, 2 pi. Kalau pi negatif 1/2. Kalau 2 pi. X 2 pi. 1 tolak 1 kosong. Alright. Okay, betul. Alright. Okay, so keyword dia di sini untuk jawab soalan B tu, awak kena tahu nak subkan daripada equation yang sebelum supaya awak dapatkan persamaan Y sama dengan MX campur C bla bla tu, and then you boleh create satu jadual untuk dapatkan titik-titik mana-mana yang you rasa sesuai untuk biasanya orang akan ambil X kosong, kita tengok berapa Y intercept, and then Y kosong berapa X intercept pun dah memadai untuk kita buat satu garisan lurus. And then digariskan itu sahaja cari dia punya persilangan antara garis lurus dan juga graf itu. So berapa banyak persilangan itu solution dia. Okay, that's the summary lah. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Soalan nombor berapa ni? 3. 4. Ada soalan tak nak dikemukakan kepada Akib? Tak ada cikgu.
Okey semua boleh dapat. Eddie. Pelik Eddie senyap ni tidur ke ni? Tidur ni di. Aiman Farhan nak angkat tangan. Angkat tangan. Apa Aiman? Bos? Apa bosku? Bos tu boleh cakap tak? Bosku depressed. Okay, next. Siapa? Tadi jawapan dia 8%. jawapan dia 8 ni kan? 8 kan tadi Kit? 8 solution. That solution. Next siapa Nombor 5. Nombor 5 Emir Idris. Edu? Edu dah? Edo. Weh, Edu tak ada. Tak nampak je tu. Mana ada je tu, tak nampak ni. Weh, tak cermin. Edu tak ada ni. Mana? Call. Aduh lah dia Edu. Hey, Korang call dia. call. Tak boleh bagi lari. Cuba cikgu call, letak dalam speaker. Bagi kita semua dengar. Gegar sikit. Mama Edu pula. Salah. Mama. Baik saya tak tekan call. Sekali saya call mak dia. Kau Call je mak je tu. Dengar tak? Dengar? Tidur ni. Eddie tengok dia dalih pula. Dah ngantuk tu cikgu. Next siapa? Amy Haziq. Amy Haziq lah dulu. Amy Haziq tak? Amy Haziq pun tak ada. Ada. Email tak masuk cikgu. Dia tak nampak. Dia dah bagi jawapan. Ada lah. Cikgu, dia hantar Kau gambar. tak nama aku Mon. Kalau dia tak sempat, dia suruh siapa-siapa gantikan. Dia dah hantar gambar dalam grup sebenarnya. Siapa? Edu ke? Edu. Tidur. Dia kata mungkin tak sempat. So kalau Yang tak sempat, putih dia tu. suruh siapa ganti lah. Yang muka macam dia lah. Tolong present. Alvin present Alvin. Dalam grup ke? Grup tak ada lah. Korang tipu saya. Dalam grup kita orang. Grup kelas kita orang. Oh, korang ada grup lain. Ya, dia grup Mon menganjing Hafiz Jamil tu. Nanti tak tahu. Amy Haziq dulu lah. Nombor 6. Kita skip Boleh. nombor 6. Ya. Kita dapat lah. Kita langsung nombor 6. Nombor 6. Arvin lah cikgu. Nombor 6. Oh, berkait dengan. Oh, this is easy lah. Nombor 6. Simultaneous jugalah. Fast juga. Mana masalah? Tak boleh. Nombor 6 bukan simultaneous. Nombor 5 simultaneous. Nombor 6. Push, nombor 6 saya tak buat lagi. Masya Allah. Yuk. Bagi tahu parent. Ceng, tak ada guru. Bagi tahu parent saya. Bagi tahu polis. Bincang. Kita bincang. Korang bincang Saya tengok jawapan sekejap. Saya tak buat lagi. Aduh. Tak sebenarnya kan cikgu sibuk gila ni nak settlekan soalan. Tiba-tiba kan pentadbir ini kan ikut. Apa je? Tiba-tiba bertabir? Tiba-tiba? Pentadbir minta. Pentadbir minta. Tak soalan. Soalan peperiksaan akhir tahun form 4. Saya ingat sebab dia orang kata dah postpone tahun depan. So kita pun dah siap. Dah around 90% dah siap. So 10% yang tak siap lagi tu kita hold lah dulu. Saya hold lah dulu. Biarlah dulu. Kan nak sambung masa cuti lah. Sekali 2-3 hari lepas tiba-tiba dia kata nak kena hantar sebelum cuti. Uish. Satu lagi yang korang punya PIBG lagi saya nak kena settle. Korang punya yang saja berhenti saja apa benda. Uish. Stay strong, Tisha. Tak tahu nak cakap apa dan malam tadi kita Stay buat apa. strong, my teacher.
Tahun Alright. depan sedap cikgu. So ni soalan Berangkat. soalan berkaitan Berangkat cikgu, dengan motor baru. integration. Bagus lah. Tinggi Arvin tu. Nak tunggu Edu saya. Tu hidup tak masuk ni. Ada dah dia belum? Tak masuk ni. Ke Dia siapa tak boleh masuk present tu. untuk dia? Ada siapa-siapa boleh present untuk dia tak? Dia dah tak hantar kat sini, macam mana saya nak tahu apa jawapan dia? Arvin lah. Arvin. Tak apa, Biasa, kita biar Emil Haziq. Vin. Arvin mirip cikgu, mirip. Okey semua nombor 6 sedia nombor 6. Apa cikgu? Kalau cikgu Oh, nak nombor skip lima, present, boleh je. Kau present dulu Arvin nombor 5. 5 je cikgu. Lama je. Tak baik cikgu Tapi kita saya dah hantar buka kau. present cikgu kata Arvin. Saya dah tutup dia kata saya dulu. Pulang lah, korang nak senang. Kalau nak Arvin Betul yang lah, nombor lima. 5 boleh. Lima je. Ataupun lima, nak Sebab Emil kita Haziq belajar mat nombor dulu lima. 1, 2, 3, 4, 5 je. Dia bukan 1, 2, 3, 4, 6. 46 lain. Ayolah. Macam Pak Nam yang promo. penting cepat. Apa-apa pun cepat. Okay, Arvin silakan. Master. Ni lah korang punya grup ni. Cikgu tutup mata sikit cikgu. Mata sikit. Dekat grup ni kemain apa ni sampai dekat grup saya. Okey, Senang okey, je. okey. Kat grup Airfly paling bising. Okey. Bagi anak sejahtera, kita sambung dengan soalan nombor 5 Saya menggantikan Edu So sekarang ni kita tengok dalam persamaan ni. Sekejap. Sebelum tu kita tengok soalan tu. Alright. Ini soalan dia. Soalan macam ni, dia kira dia tak nak kata susah. Dia cuma pening kepala je. Dia bagi persamaan P, persamaan Q. Lepas tu dia kata P sama dengan Q sama dengan 5. So dia macam nak cuba nak pening kau. Tapi kau jangan pening kepala, kau santai. Dia sebenarnya benda sama je. X tolak 3Y tambah 4 sama dengan 5. XY tambah 2Y square sama dengan 5. Itu je. So apa kita buat? Kita senangkan hidup sikit. Kita buat dalam persamaan macam ini. So kita dah keluarkan. Kita okey lah. So kita kena jadikan salah satu persamaan. Kita pilih satu persamaan. Dalam persamaan tu kita pilih satu satu unknown. Satu unknown yang senang untuk kita nak substitute. So contoh saya ambil persamaan pertama. Lepas tu saya nampak X tu single je kan. So saya jadikan X sebagai subjek. Lepas tu negatif 3Y tambah 4, aku pindah belah kanan. So dia akan jadi 3Y tolak 4. 5 plus negative 4, we will get 1. So X equals to 3Y plus 1. Ini persamaan pertama. Lepas tu persamaan kedua tu kita stay lah. So kita gunakan teknik substitution, iaitu persamaan pertama kita masukkan dalam persamaan kedua. Lepas kita dah masuk, 5 sama dengan 3Y tambah 1 darab Y tambah dengan 2Y square. So kita darab dalam Y darab 3Y, kita dapat 3Y square. Y darab 1, Y tambah 2Y square. 3Y square tambah 2Y square sama dengan 5Y square. 5Y square tambah Y sama dengan 5. 5 tu kita pindah kanan untuk kita jadikan sebagai persamaan kuadratik. Okay, so kita refer balik jawapan ni. Soalan pula. Okay, kalau korang tengok sini, dia dah bagi hint dah. Inilah hint dia. Give your answers correct to 3 decimal places. Maksudnya, kita boleh dapatkan jawapan ni dalam dalam menggunakan kaedah ketiga. Sebab untuk persamaan kuadratik, untuk kita carikan punca dia, dia ada 3 method. Satu factorization, satu lagi completing the square, satu lagi yang menggunakan formula tu, formula B square tolak 4AC. Sekejap mana? Sekejap ini. Alright, kita menggunakan kaedah formula, iaitu Y sama dengan negatif B tambah tolak
square root B minus 4AC. Okay, kita buat macam tu. Lepas kita dah buat B square, square root B square minus 4AC over 2A. So, kita masukkan semua nilai A, B dengan sini, kita masuk. Lepas kita dah masuk, kita akan dapat dua nilai. Nilai yang pertama dengan nilai yang kedua tu, kita gunakan simbol dia, simbol kat sini ni. Tambah atau tolak. So, untuk Y pertama, kita guna tambah dulu. So, kalau kita guna tambah. Arvin, sekejap stop sekejap. Right. Stop sekejap. Okay, formula tu bila awak dah masukkan nilai dia, stop there. Awak jangan masukkan dengan guna kalkulator. Sebab most of you mesti tersilap tekan, entah macam mana korang tersalah tekan, jawapan jadi salah. So to be safe, awak guna saja kalkulator, kaedah equation yang macam biasa tu untuk dapatkan jawapan saja, log the answer only. Okay, faham tak? So once you dah masukkan nilai tu, dia dapat satu markah dah. All the calculation tu tak ada markah. Terus dapat nilai Y2 nilai ni dah dapat markah juga. Another one. Okay. So untuk selamat tu saja, masukkan jangan tekan kalkulator guna formula ni. Okay. Pakai equation untuk sebab benda tu tak nampak apa orang pemeriksa tak nampak pun dengan kalkulator. Baik. Kenapa 12 aku? Dia dapat markah. Tak, dia bukan 12. Dia satu square. Sebab persamaan tu satu square, B square. Tolak 4AC. B square. Sekejap Kalau tak ingat formula ada dalam tu. Cuba buka balik kertas soalan tadi dekat formula atas-atas tu. Sekejap go. Korang kalau tak ingat formula, tolong refer balik. Kena biasakan lah. Pendekkan terbiasakan untuk tengok formula. Tengok formula supaya awak tahu dah kedudukan formula tu kat mana. Mantap. Dia. Yang pertama sekali tu. Okay, X sama dengan negatif B plus minus B square minus 4AC over 2A. So from the general form, awak keluarkan ABC dia masuk dalam formula ni dah cukup dapat full 1 mark. Lepas tu dapat nilai Y dia 1 dengan 2 tu 1 mark or another 1 mark. And then X pula another 1 mark. Okay. Berbeza tau dengan kalau guna equation biasa tu. Equation biasa yang factorization tu kalau kurungan-kurungan sama dengan kosong pun awak dapat 1 markah. Tapi untuk ni tak boleh pakai yang itu, okey? Lagipun dia dah bagi tahu dah, macam Arvin kata, dia dah bagi hint di mana ada decimal di situ. Bila ada decimal, you cannot use factorization. You have to use macam ni lah biasanya kita formula. Alright, ada soalan tak? Yang tak buat lagi tak saya. Tengok balik Arvin tadi. Tengok balik. Formula tu. Jawapan tu apa? Jawapan. Jangan kerja awak, jangan kerja. Okay. So sekarang ni, ini jalan kerja Edu. Ya, Iskandar. Saya nak ambil masa ni untuk tunjukkan jalan kerja saya ni. Alright, boleh tak ada masalah. Alright. Ini jalan kerja saya. So macam biasa, first step tu memang macam biasa lah kita buat semua. Tapi kalau korang tengok dekat Y ni, saya tak dapat sama dengan yang Edu dapat tu. Sebab Edu, dia gunakan formula, lepas tu dia masukkan setiap nilai A, B dan C dalam formula tu. Aku tak buat macam tu. Aku pakai calculator, aku tekan terus 5Y square tambah 1Y tolak 5 sama dengan kosong dalam kalkulator. Aku akan dapat macam ini. Sebenarnya dia sama je. Dia sama je. Cuma yang ni lagi senang lah. Yang tu guna formula tu dia macam pening sikit. And macam cikgu cakap tadi tu takut buat silap ke apa ke. Tak nak macam tu kan. Okay. Arvin, tapi kalau untuk first step awak kena masukkan nilai daripada awal tu yang sebelum awak dah kira 101 square root tu kan. Kiranya yang macam tadi tu, itu dapat 1 markah tau. So kalau awak skip yang tu hilanglah markah. Okay. Jadi you need to show all the submission A, B, C kat dalam formula tu.
Alright. Okay. So After macam that, awak nak continue yang macam ni tak ada masalah. Alright. Okay. Okay, satu lagi tadi saya rasa ada tersilap sedikit. Yang Y yang kedua tu dia tak ada letak negatif. Cuma ni daraan untuk X dia letak negatif. Memang tersilap tulis. Betul tak? Cuba tengok balik Akif punya. Akif. Dia punya Y, second Y. Y kedua dia tak letak negatif. Edu punya. Oh, in dan in. Yang tu. Rupa sama kan Rel? Dia tak letak Y kedua tu negatif 1.105 kan sepatutnya. Tapi untuk kira X kedua dia letak negatif. Mungkin dia terlupa lah di situ. Okay, kes terlupa ni pun Orang muka gelap ni selalu buat kesilapan. Yelah tak kisah, tapi saya bagi tahu lah ni. Kalau walaupun begini awak akan hilang satu masalah untuk nilai Y. Y dia kena dua-dua betul, baru satu markah. X dua-dua betul, satu markah. Okay. Sambung Alright. Sambung. Okay, Ada soalan macam tak? biasa. Ada nak teruskan lagi? Okay, Arvin belum siap. Alright. So lepas tu kita akan dapat plus minus. So Y1 aku gunakan plus. Y kedua aku gunakan minus dekat atas tu. So lepas tu kita akan dapat jawapan. Kita akan dapat jawapan panjang. Tapi kita kena ingat. Soalan minta apa? Soalan minta dalam bentuk 3 decimal places. 3 decimal places. So kita akan bagi jawapan pun dalam 3 decimal places. 0.905 and negative 1.105. Nilai Y ni kita masukkan dalam persamaan yang pertama. Untuk carikan nilai X. Arvin. Apa? Yang kat dalam square root tu 101. 101. Okay. Sorry. Okay, so lepas tu kita masukkan Y1 dalam X yang dalam persamaan pertama untuk dapatkan X1. So 3 darab 0.905 tambah 1 kita akan dapat 3.715. Itu adalah untuk X1. Untuk X2 kita masukkan nilai Y2 ni. Negatif 1.105 kita masukkan dalam persamaan pertama. X2 sama dengan 3 darab negatif 1.105 tambah 1 kita akan dapat negatif 2.315. Itu saja. Okey, teruskan dengan soalan kalau ada. Sekejap saya nak buka pintu ada orang datang. Sekejap Yang lain-lain boleh bincang dulu. Cikgu beli pos laju cikgu. 12. Yay. Pantang ada promotion. Jom. Semua caw weh. Palat Jangan weh, cikgu record. Itu pasal. Ya dah cikgu record. Apa benda? Tak, benda dia Habislah cikgu record. tak, dia dah caw kan? Habislah Arvin. Oh ya. Shit, aduh. Apa yang dah caw? Ama? Bukan? Tak. Tapi bohong. Yo. Weh, aku teruskan lah. Jom lagi. Jarak. Weh, Sekejap. kata katil cikgu ada mon tu. Sebelah mata biru. Apa? Dah sampai dah. Okay, mantap. Okey, hello. Hello. Hai. Cikgu shopping 12 cikgu. 2.20. Cikgu shopping 12 Tak. Taklah orang Korea lah. Saya tak ada sebelah 20 tak ada dia. Saya tak suka shopping macam tu. Saya berhemah dalam berbelanja. Okay. Cikgu streamer. Cikgu. Saya. Nak terus tak? Korang? Boleh lah. Habiskan terus. Boleh. Boleh lah aku soalan last Mr. Chow. Okay, last. Nombor 6 itu integration. Sangat interesting. Okay, go. Sekejap cikgu, dia tengah loading.
Hafiz. Yang lain-lain ready Cibers, Jangan buat Google Class terus hantar dalam Google Classroom. 1 sampai 6. Sorry, salah. 3 1 sampai 6. 3 sampai 6. Semua nampak ni? 4 soalan. Nampak. Nampak. Soalan nampak soalan? Nampak. Bagus. Nampak. Okey. Soalan nombor 6 Kita bulatkan dulu soalan ni. Nama saya Emir Haziq Kalau siapa yang tertanya-tanya nama saya. Okey, soalan dia. Panggil apa? Apa ada soalan? Nak panggil apa? Boleh panggil saya Sir. Alright sir, boleh besarkan sikit tak sir? Saya ni dah tua sikit. Student tua. Sir member dengan Sir Sandra ke? Macam mana awak tahu ni? Favorite teacher Syaril. Ada gambar Favorite kopiah tu. sticker. Cukup besar tu? Ke nak macam gini? Kecil tu, sumpah tak nampak. Saya besarkan macam ni Okey. Okey, soalan nombor 6 dia kata a spherical raindrop is formed by condensation. Its volume increase at a constant rate from 0.054 mm cube to 0.316 mm cube in 25 second. Okey, kat soalan first ni, soalan A, dia kat sini dia dah bagi tahu yang V equals to 4/3 pi r cube and A equals to 4 pi r square. Lepas tu kat sini kata dia nak find the rate of volume. Okey, untuk cari rate of volume ni senang je. Kita gunakan nilai kat sini. Ini kita nak cari dia punya ni DVD. Kita gunakan nilai yang saya dah bulat ni Yes. Yes sir. Okey, kita guna ni. Lepas tu kita tolak dua ni, kita bahagikan dengan ni. Lepas tu kita dah dapat dah jawapan dia. Saya tulis jawapan dia. Takut awak semua tak faham nanti. Saya ni Sir, saya kenapa kena bagi sir? Sabar. Susahnya. Tak ada mouse. Tak ada abang. Kat dapur ada cari. Sorry rumah saya bersih tak macam awak. Stupid Okey, nanti kita dapat jawapan dia. Semua dapat tak? Dapat. Kenapa kena bagi? Sir, Dia saya. kenapa kena bagi? Sebab dia kat sini dia kata dia nak cari the rate of volume. Oh, Kan dia kata kat situ, dia kata volume increase at a constant rate from nilai ni to in 25 second. So kita nak cari rate of volume dia, so kita bagikan dengan 25 second tu. Maksudnya awak akan dapat lah 1 second berapa Ya. kan? Lepas tu jawapan dia anjing. Jawapan dia berapa? Abang awak. Saya. Jawapan dia tu lah. Jawapan dia berapa? Dia tak tulis. Dia 0.0.048 0.041 Okay. 0.01048. Point dia tu dah tak nampak dah tu. Ya. Okay. Nak teruskan ni korang nak salin tu? dah. Cikgu nak ambil Basic saja. berapa decimal places? Ambil dari Tak, dia memang dapat kat situ. Dia memang tetap kat situ jawapan dia. 0.01048 tu. dia dah sampai situ, ambil je lah semua. Selamat. Oh. Unit kena ada. Kalau panjang sangat barulah awak. Cikgu Zarif tanya cikgu. Cikgu, Ya? unit kena ada ke? Unit rate of volume kena ada mm cube. MMQ MMS. MMS. Oh, meter per sekund. Is it? Unit tu biasakanlah tulis sebab
Actually MMS. kadang-kadang dalam skema ni dia strict, kadang skema macam tak strict itulah. Kadang ada dalam skema tak payah tulis unit, kadang ada Apa yang tu sir? Wih, Okey, dah boleh teruskan ya. Boleh. Boleh. Okey, saya padam dulu ini. Yang belum buat tu sambil fahamkan, sambil tulis, nanti hantar. Okay, go. Sedang Okey, yang B ni pula dia kata find the rate at which the surface area of the raindrop is increased when its radius is 1.2 mm. Okey, kat sini dia dah bagi tau. Kat sini dia bagi V yang ni, lepas tu dia bagi A yang ni. area. Lepas tu nanti kita nak cari dia punya DA DT tau. Sabar saya ke bawah sikit. Okey, lepas tu kat sini kita dah tahu kalau kita letak dia DV DR. Tak betul lah nak tulis. Ya. Bunyi apa tadi tu? Tacut lah. Wow. Arvin. Sekejap. Kantoi. Oh, member vaping lah. Itu D tu, DVDR. Jangan ke rekod ni? Bahasa tanda Sevin. Tahu tak apa yang Amy tengah buat tu? Tahu tengah tulis. Yelah, dia tulis apa? Korang tahu ke? Tahu go differentiation. DR apa Dia dia? Integration. Dia tengah differentiate yang formula V dengan A tu. V Oh. differentiate dapat DVDR kan. DR apa ego DR? DR tu adalah rate daripada volume lah. Rate bila Radius, kita radius. ada formula Kunci volume. radius. Radius. Oh, soalannya R tu apa? Okey lah, radius. Bukan awak tanya DR ke? Saya nak tahu R tu. Sebab dalam formula tu ada tu 4/3 pi R square, pi R apa tu pi R cube. So kita rate dia formula R lah, DVDR. Okey, kat sini kita nak cari dia punya DA DT tau. Lepas tu kat sini kita dah dapat DVDR dia. Yang ni lah, yang nilai ni. Lepas tu DADR dia pula yang ni. Tak tunjuk ke? Sekejap, ni tak tunjuk ke? Apa dah differentiate tu? Kod ada yang lupa pula macam mana nak differentiate. Jawapan je. Tak, dia boleh jawapan ni. Dia baru first. R tu ada pasal dua. Maksud saya DVDR tu awak terus dapat jawapan. Maksudnya diorang ni lah. Korang ingat ke macam mana nak apa? Nak differentiate 4/3 pi R cube. Macam nak differentiate tu. Kuasa bawa ke depan, darab kan. So dapat tolak 3. Matikan 3, setingkat 4 R. Kuasa tambah, kuasa tolak 1. So Ya. dapat 4 R, kuasa 2. Masa tu. Ingat kalau main balik. Weh, siapa? Arvin. Apa? Dia tolong lah. Okey, lepas tu kita nak cari DADT dia. Lepas tu untuk cari formula tu nak cari DADT tu kita kena guna DV over DT kita darabkan dengan DA Yang 8 tu tadi kuasa 2 ke? apa?
8 pi R tu tak ada kuasa 2. Tak ada. Oh. Pada balik. dA, dr darabkan juga dengan dr, dv. Tadi yang A tu tak tulis mm cube over per second. Ada tak tulis tadi? Per second tadi. Yang A tu. Ada je tu. Ada ya? Okay. Yang atasnya dr tau. Panjang sikit bawah dia. Okay, Okay, ni kita nak cari dA dt tau. dA dt. Baguslah dia tulis slow. Jadi korang pun ada masa untuk tulis juga. So kat sini kita dah tahu. Kesannya kita yang atas tadi, yang A ni, yang kita dapat lepas kita dah tolak dengan bahagi tu, yang tu sebenarnya dia punya dvdt tau. Tadi jawapan yang untuk A ni, dia dvdt. So kita masukkan je apa yang ada, nombor yang dah ada tadi. Kat sini je tu, dvdt kan. Jawapan yang dekat A tadi kita masukkan kat sini. Lepas tu kita darab dengan dA. Kita darab dengan dA dr. dA dr pun kita dah dapat tak? Yang ni lah. Mana tadi? Ni. dA dr. 8 pi r. Lepas tu kita darabkan dengan dr dv. Dr dv kan, tapi yang ni kan dv dr. So kita nak tukarkan dia jadi dr dv. So kat sini dia jadi 1 over 4 pi r square. Faham tak? Ada soalan ni rakan-rakan ku? Tak ada. Yang last ni apa? DVD ke apa benda ni yang last? dr dv tu, dr. 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 DRDV. Okay, korang faham ke kenapa darab tiga-tiga benda ni? Differentiation ni ke? Okay, memandangkan sebenarnya maklumat ketiga-tiga ni ada tak, seperti mana kata Emil Haziq tadi, dia ada DRDT, ada DVDR, ada DADR, ada tiga benda kan. Jadi bila awak susun darab-darab benda tu semua, awak akan potong di mana dapat DV, nampak satu atas bawah kan, potong. Lepas tu DR potong, nampak atas bawah, tinggallah DA, DT. Sebab tu awak ambil ketiga-tiga ni. Biasanya sebelum ni dia ada dua saja yang kita buat latihan, betul tak? Perasan tak? Tak korang perasan tak tidak? Tak perasan aja. Tak perasan. Tak perasan tidak. Untuk cari DADT ni kan kita dah dapat ni. DVDT yang tadi nilai yang kita dapat kat A. Lepas tu DADR dia dah bagi kak. Lepas tu yang ni DVDR tapi dia nak DRDV. So kita tukarkan dia jadi 1 over 4 pi r square. Okay, so masuk tu dapat. Lepas tu pula kat sini dia kata ketika jejarinya 1.2. Jejari tau. So jejari kita tahu R, radius kan. Lepas tu kita substitute lah. Kita tukar yang R ni kita tukar kepada 1.2. DVDT yang 0.01 tu lah. Yang tu. Emil Haziq, awak darabkan dulu semua nilai DVDT, darabkan dengan DADR, darabkan dengan DRDV tu. Dah dapat tu baru tukar R tu. Cikgu, saya tak muat tempat ni. Saya tulis kat atas cikgu. Tak apa, padam yang bawah ni, yang formula DVDT dan apa benda tu, padam yang tu masukkan nilai. Jangan apa. Yang tu payah dah lah, yang sama dengan tu. Baik tu. Yelah, alright, teruskan. Cikgu nak saya tulis nilai dia dulu baru tukar masuk dalam. Okay, tadi kita dapat yang tadi kalau kat sini, kalau nak senang kan kita dapat perpuluhan kan, kita boleh tukarkan dia jadi kepada fraction lah. Nak senang lah. 1, 3, 1 over 1, 2, 5, 0, 0 didarabkan dengan
8 pi r darab dengan 1 over 4 pi r square. Ini adalah dA dt, betul tak? Yang ni nak cari dA dt formula ni. Yang tu buat kotak sikit, takut dia orang, sebab sebelum tu ada O tu kan. Takut nanti kan orang ingat 4 pi r square tu adalah O benda tu. Tu pun waktu ni dA ni padam. Padam lah. Okay, so dah masuk nilai lah D A D T. Okay, tu nilai-nilai yang 3 benda tadi tu Dia dah sub dah. So pula kita nak cari ni, kita subkan dia punya radius tadi tu yang ketika je jari ni, kan kita nak cari waktu je jari dia 1.2 kan. Lepas tu radius ni semua kita tukar pada 1.2, lepas tu tekan kalkulator kita dapat jawapan. Simplifiedkan dulu pun boleh. R dengan R kuasa 2 kat bawah tu boleh potong. Tinggal Pada 1, 3, 1. So ni awak tekan je lah kalkulator orang. 4. Tolong tekan kan? Wait dah. Ni jawapan akhir dia. Thank you. Boys, Yes. untuk subkan R sama dengan 1.2 tu ada markah tau di situ. So better R yang ada ni awak terus tukarkan kepada 1.2, buat kurungan. Itu pun tak apa. 131. 131. Ada soalan? Tak ada. Tak ada sir. Tak usah. Okay, semua faham lah Bantahan? Tak ada sir. Ada C ke? Tak ada dah, AB je. Alright. Cikgu, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Ke penghujung rancangan, begitulah gayanya. Okay, saya nak assign sekejap nombor 3 sampai nombor 6. So please ready dengan snapshot paper paper tu trial Kelantan. Trial 2020 sampai nombor 6. Kau lagi. Tak dengar Mana tu? Trial, revision trial. Tak ada je aku tak assign lagi cikgu. Ya lah, sabarlah. On dulu. Alright, okay dah assign. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okay, boleh masuk dah. Okay. Jangan left dulu. Ada siapa left ke? Dah cikgu, saya dah dulu Woi, jangan. Tak ada aku lagi. Hari lanjut pun tak ada. Bosku jangan lupa hantar. Ni selalu lari ni sebelum hantar ni. Kata Adam ni kau. Adam jadi ni kau. Adam dah tak datang. Atong ni. Atong dia, saya ingat lagi ayat dia sebelum cuti tu. Cikgu buat tak kelas apa semua. Nanti kan pisang lah cikgu belajar seorang-seorang. Konon kita buat kelas berapa kali tak datang. Cikgu saya dah hantar tu. Dia memang tu. Macam Mon. Adam fake cikgu. Macam Mon. Cacar dia. macam Mon palat dia. Adam fake cikgu. Petik je. Cacar baik je. Nak belajar konon. Tengok Danish. Diam belajar juga. Dennis kan dah colour rambut lah. Jangan lah. Weh. Dennis sekarang lepak dataran Merdeka. Emil